السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu di antara Maghrib dan Isya yang menggunakan kitab Ilmu Penuntut pada bahagian ibadah. Sambungan pada kubur, yang mana dalam perbincangan kita lepas, mungkin kita masih ingat lagi, ada 4 perkara yang perlu ditunaikan pada hak jenazah. Satunya adalah mandi, yang keduanya adalah kafan, yang ketiganya adalah solat kepada jenazah, yang keempatnya tanam ke bumi. Ini adalah 4 perkara yang wajib ditunaikan kepada hak jenazah ataupun si mati. Dan tuntutan wajib itu adalah fardu kifayah kepada orang hidup ke atas jenazah. Andai kata hak itu tidak ditunaikan, bermakna seluruh orang Islam akan berdosa. Masuk jenazah di sini jenazah orang Islam, dan juga jenazah orang kafir yang tidak memerangi Islam. Dan sambungannya kepada kubur, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin rabbil alamin, yakni kubur adalah kubur untuk ditanam mayat itu sekurang-kurangnya satu lubang yang boleh menegah bau dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Masuk apa kubur di sini, yakni satu lubang yang bertujuan untuk membumikan mayat, dan lubang itu kena dipastikan yakni selamat daripada dibongkar oleh binatang buas, dan juga kubur itu selamat daripada berbau mayat daripada kubur, yakni terselamat daripada bau bangkai ataupun mayat daripada kubur, yang kalau ditanam cara yang tidak dalam ataupun cetek boleh menyebabkan bau itu keluar. Yang sempurnanya digali lubang dalam sedikit, sekira-kira 4 hasta setengah dalam, dan lebar seberapa yang munasabah sekira-kira muat dimasukkan mayat, diperbuat sebelah bawahnya yang lahat lebih afdal daripada parit. Sekira-kira bumi itu keras, tidak mudah robek atau robak.
Jadi kedalaman kubur itu yang penting. Kubur itu tidaklah ditanam, tidaklah dikorek secara dalam, sekira-kira sekurang-kurangnya 4,5 hasta ataupun lebih kurang 7 kaki. 7 kaki itu yang kedalaman yang munasabah, tidak keluar bau ataupun tidak boleh dikorek oleh binatang buas. Dan kelebaran kubur itu yakni had yang munasabah dengan besar ataupun kecil mayat. Begitu juga panjang kubur itu munasabah dengan ketinggian mayat. Cuma kedalaman itu yang penting agar kubur itu tidak dikorek oleh binatang buas seperti anjing dan sebagainya. Dan yang lebih afdal yakni dibuat liang lahat. Liang lahat itu ditebuk tepinya, digali, lepas tu dibuat tebuk tepi macam dua tu dipanggil liang lahat. Itu lebih afdal. Dan anda kata tanah itu tidak boleh untuk buat liang lahat, naklah dibuat parit macam biasa, lubang jenis parit macam biasa. Biasanya liang lahat ini tanah yang keras atau tanah liat. Kalau tanah yang berair, susah nak buat liang lahat, dia akan runtuh. Jadi maknanya tengok kepada keadaan tanah. Dan lebih afdalnya yakni liang lahat, yang mana mayat itu dimasukkan ke dalam lubang seperti gua tu, dimasukkan ke dalamnya. Diletakkan mayat itu berbaring atas rusuknya yang kanan dengan perlahan-lahan sambil membaca. Dan mayat itu hendaklah diletakkan di atas rusuk yang kanan, bermaksud mayat itu wajib dihadapkan kepada Kaabah, kepada kiblat. Haram diterbalikkan membelakangi kiblat. Dan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Dan juga disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa mayat itu dibaringkan ke dalam kubur, sama ada liang lahat ataupun baring. Dan bacaan ini juga boleh kita baca semasa kita memandikan mayat. Mudah-mudahan dengan bacaan ini badi mayat itu tidak kena kepada orang yang lemah semangatnya. Baca yang ini. Masa kita mandi mayat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah ke atas millah. Millah ni bermaksud agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentuh mayat dan kita baca doa ini dan kita sapu ke muka. Mudah-mudahan orang yang lemah semangatnya tidak akan terkena bali mayat. Sebab biasanya dalam sekel kita dalam 24 jam tu mungkin ada saat yang lemah diri kita. Dan dengan kita membacakan doa ini, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada terkena penyakit ini. Dan di samping amalan-amalan kita yang lain, 3 kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa was-sami'ul 'alim selepas solat maghrib 3 kali. Dan kita baca selepas daripada solat subuh 3 kali. Itu adalah merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca 3 kali selepas maghrib, 3 kali selepas subuh. Mudah-mudahan kita terselamat daripada musibah. Dan doa yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pun dibaca selepas maghrib dan subuh. Itu amalan-amalan agar kita ni semangat kuat, kita dijaga oleh Allah daripada terkena musibah, kita diselamatkan oleh Allah daripada kena
sebarang penyakit, mudah-mudahan dengan amalan itu. Dan kita ulang, apabila kita mandi mayat, inilah di antara amalan yang boleh kita amalkan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sentuh mayat, badan mayat, dan kita sapu muka, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita. Wajib dihadapkan mukanya ke kiblat. Muka siapa? Muka mayat. Wajib dihadapkan ke kiblat apabila dibaringkan di atas rusuk kanan. Jadi bermaksud mayat itu akan terhadap kepada kiblat. Maka jika tertanam membelakangkan kiblat atau terlentang atau tertiarap, nescaya wajib digali semula dan dihadapkan ke kiblat selama belum busuk. Andai kata mayat itu tertiarap ataupun terlentang, maknanya tidak menghadap kepada kiblat, yang mana mayat itu wajib untuk dihadapkan kepada kiblat. Dan andai kata sudah ditembus, naklah digali semula, itu hak mayat yang wajib kita sempurnakan. Mayat itu naklah dihadapkan ke arah kiblat. Dan andai kata dah tanam, tak perasan, ada orang lain terperasan mayat itu tertiarap ataupun terlentang, di mana kena gali semula selagi mayat itu belum hancur, belum busuk. Haram ditanam dua mayat pada satu kubur, sama ada laki-laki keduanya atau perempuan keduanya, atau seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan, meskipun mahramnya, melainkan kerana hajat seperti tanah perkuburan tak muat, sedangkan mayat terlalu ramai, ketika itu harus ditanam beberapa orang di dalam satu kubur. Tidak boleh disatukan satu kubur dengan dua orang, melainkan ada hajat, melainkan ada darurah, barulah boleh ditanam satu kubur itu secara beramai-ramai. Contohnya dalam setengah peperangan, di mana mayat ataupun orang yang mati syahid, tentera Islam yang mati syahid itu ramai, di mana dikuburkan satu kubur. Mana harus apabila hajat, ada hajat ataupun ada darurah, ada keperluan. Kalau dalam keadaan biasa, haram untuk ditanamkan satu kubur dengan dua mayat, sama ada mayat itu laki-laki keduanya ataupun laki-laki perempuan yang mahram, tidak boleh. Jadi kena satu kubur, satu mayat. Haram memindahkan mayat ke tempat yang lebih jauh daripada tanah perkuburan di mana tempat mayat itu mati, kecuali mereka yang mati di kampung-kampung yang berhampiran dengan Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis, tidaklah haram dipindahkan ke sana. Yani mayat yang dikuburkan itu haram dipindahkan ke tempat yang lain, melainkan ada hajat, ada darurat. Umpamanya kubur itu akan dijadikan jalan ataupun kawasan kubur itu terkena kepada pembinaan jalan dan sebagainya, boleh digali. Tapi kalau tidak ada hajat, di mana tidak boleh digali kubur itu, tidak boleh dipindahkan mayat itu, melainkan ada keperluan itu. Melainkan boleh dipindahkan mayat itu ke Mekah. Selain daripada Mekah dan Madinah tak boleh dipindahkan mayat, melainkan dengan ada hajat. Mungkin kubur itu terkena perancangan untuk buat lebuh raya ataupun jalan, boleh pindah. Sebab apa? Jalan itu adalah demi kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan individu. Walaupun sebegitu, dua tempat yang boleh dipindahkan mayat, yakni Makkah dan Madinah. Yang mana Makkah dan Madinah ini adalah dua tempat yang barakah, yang boleh dipindahkan mayat. Dan sesiapa yang meninggal di Makkah dan Madinah, dia beruntung.
Dan juga tempat yang ketiganya adalah Baitul Maqdis, di mana tiga tempat ini disebut tentang keberkatannya oleh Rasulullah SAW. Dan di antara keberkatannya beribadah, satu rakaat di Mekah menyamai 100,000 rakaat. Makkah ini masuk tanah haram Makkah. Dan sembahyang di Madinah, tanah haram Madinah, nah ini sebanyak 1,000 rakaat, satu rakaat menyamai 1,000 rakaat. Dan salat di Baitul Maqdis, satu rakaat menyamai 500 rakaat. Mana itu adalah keberkatan tiga tempat ini, yaitu Baitul Maqdis adalah merupakan tempat kelahiran ramai para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu hingga akhir. Di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yakni berkat sekelilingnya, di mana Baitul Maqdis. Ini adalah merupakan tiga tempat yang diiktiraf di dalam Islam ada kemuliaan. Kalau nak bermusafir, kata Rasulullah, tiga tempat ini, Mekah, Madinah dan juga Baitul Maqdis, makna tempat ini ada keberkatan dia, ada kemuliaan dia. Dan kerana itulah memindahkan mayat, contohnya digali mayat dan dipindahkan ke Mekah ataupun Madinah atau Baitul Maqdis, dia tidak jatuh haram, sebab tiga tempat ini memang ada dia punya kemuliaan, ada keberkatannya. Kalau tempat yang lain sama saja nilainya. Seperti kita solat di tiga tempat ini, nilainya tak sama dengan solat di tempat lain. Walaupun tempat itu masjid yang terkenal, tetapi tidak sama dengan solat di Makkah, Madinah dan juga Baitul Maqdis. Tidak sama. Seseorang yang bernazar untuk bersolat di Makkah, Madinah atau Baitul Maqdis, saya ulang, satu orang yang bernazar, anda kata dia dapat sesuatu hajat, mana nazar itu mewajibkan diri untuk melaksanakan ibadah sunat. Asalnya ibadah sunat adalah sunat, tetapi kalau diwajibkan ke atas diri kita, dia akan jadi wajib, itu nama nazar. Contohnya satu orang yang dia niat, dia mewajibkan dirinya untuk solat di Makkah, Madinah atau Baitul Maqdis. Kalau dia sihat, di mana dia tidak boleh solat sunat selain daripada tiga tempat ini. Nazar, kita ulang, satu orang yang anda kata, dia kata, kalaulah saya sihatlah, saya wajiblah untuk sembahyang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid di Baitul Maqdis. Yang mana apabila dia mewajibkan perkara yang sunat itu, dia tidak boleh sembahyang sunat ganti di dalam pada tiga tempat itu. Itu nazar ni kita kena hati-hati. Nazar ni kita kena nazarkan benda atau perkara yang mampu kita buat. Kalau tak mampu kita buat, kita akan jadi berdosa. Kalau kita tidak menyempurnakan nazar, kita akan berdosa, melainkan kita kena bayar kafarah nazar. Nanti hati-hati. Kadang kita ni teruja, ingin dapat sesuatu, kita bernazar. Nazar ni boleh dilakukan dalam Islam, tapi Nabi kata SAW, orang bernazar tu orang kedekut. Kalau dia tak dapat sesuatu, dia tak akan buat. Tapi apabila satu orang tu bernazar, dia wajib tunaikan. Jadi anda kata satu orang yang dia bernazar untuk solat 2 rakaat di Masjid Nabawi, contoh, kalau dia sihat, wajib bagi dia untuk solat 2 rakaat di Masjid Nabawi, di mana dia kena datang ke Masjid Nabawi untuk solat sunat 2 rakaat itu. Dia tak boleh buat di tempat yang lain, sebab tempat yang lain selain pada Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis tak setara dengan 3 tempat. Walaupun di Masjid Negara, Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam, semua itu sama saja, nilainya sama saja, nak dibandingkan dengan 3 tempat. Jadi bermaksud
Andai kata satu orang tu dia wajibkan diri nak solat di Masjid Nabawi, dan andai kata dia gantikan solat di Masjidil Haram Makkah, boleh. Sebab apa? Masjidil Haram Makkah tu tinggi berbanding dengan Masjid Nabawi. Dia tengok kepada kedudukan taraf Masjidil Haram, kedudukannya lebih tinggi daripada Masjid Nabawi. Di mana kalau dia solat di Masjidil Haram, menggunakan nazar solat di Masjidil Haram, makna sah. Sebab apa? Makkah atau Masjidil Haram itu lebih tinggi daripada Masjid Nabawi di Madinah. Dan kalau dia solat di Baitul Maqdis tak boleh, sebab Masjid Nabawi adalah lebih tinggi daripada Masjid Al-Aqsa. Mana tengok daripada ranking. Itu nak hati-hati. Ada juga orang yang nazar, dia nak tawaf 7 tawaf kalau dia sihat. Satu tawaf tu package dia berapa? Satu tawaf package-nya 7. Kalau orang tu nazar dia nak tawaf 7 kali, kalau dia nazar nak tawaf 7 kali, maknanya dia akan jadi 49 tawaf. Satu tawaf package-nya 7. Tak jadi tawaf ni 1, 2 sampai 7 itu dipanggil tawaf. Satu kali dia tak panggil tawaf. Ini mesti 7. Itu maknanya kena faham. Apabila kita nak menazar, di mana kita kena faham implikasi daripada nazar. Jadi benda tu kena tahu lah, kena tahu. Ada orang yang dia pergi Masjidil Haram, dia tawaf. Dia niat tawaf saja, tawaf sekali je. Sekali tawaf tak jadi tawaf, dia tawaf kena 7. Package-nya mesti 7. Ya.
sambung sikit. Makruh diletakkan tikar atau hampar atau bantal sebelah mayat dalam kubur. Kita ulang, makruh diletakkan tikar atau hampar atau bantal bersama mayat dalam kubur. Demikian juga makruh pakai keranda. Kerana demikian itu mensia-siakan harta, melainkan kalau tanah kubur itu basah, bolehlah pakai keranda. Makruh, maksud makruh di sini buat tidak berpahala, buat tidak berdosa, meninggal tidak berpahala. Yang buat tidak berdosa, tinggalkan tidak berpahala, itu makruh. Makruh ni bahasanya tiarah, mana tak disukai. Allah Ta'ala tak suka, tak cinta, tak gemar, makruh. Jadi kalau kita tinggalkan, kalau kita buat tak berdosa, tinggalkan tak berpahala. Cuma dari bahasanya makruh tiarah, mana tak suka, dibenci. Mana makruh diletakkan tikar atau hampar, benda dihampar atau bantal bersama mayat dalam kubur. Demikian juga makruh dipakai keranda. Kerana demikian itu mensia-siakan harta, melainkan kalau tanah kubur itu basah, bolehlah pakai keranda. Sebab apa? Membazir. Letak bantal bersama mayat, letak tikar bersama mayat, itu benda membazir. Benda-benda itu tidak diperlukan oleh mayat. Walaupun sebegitu, andai kata tanah itu boleh runtuh, bolehlah pakai keranda. Kalau di tempat kita ni yang tanah gambut, orang pakai keranda sebab dia runtuh, tanah runtuh. Sebab kita lagi pun kita buat parit. Kalau kita buat parit, kalau tak buat keranda, di mana tanah itu akan jatuh terus kepada mayat. Kalau kita buat yang lahat, tanah itu tak kena terus kepada mayat, sebab mayat itu letak dalam lubang. Jadi kalau ada keperluan, bolehlah pakai keranda ataupun pakai tikar. Kalau tidak ada keperluan, jadi makruh perbuatan itu. Jadi dalam perkara ibadah, kalau kita ambil dalam perkara ibadah ni kita ambil contoh solat. Solat apabila satu perkara sunat kita tinggalkan, dia akan jadi makruh terus, dia tak jadi harus. Contohnya angkat tangan masa takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal. Angkat tangan, Allahu Akbar, sebutan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Angkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangan itu adalah sunat. Meninggalkan amalan sunat, perbuatan sunat dalam solat, dia akan terus jadi makruh. Dia tak jadi harus. Makruh ni yang tak disukai. Dia tidak haram tapi tak sukai. Dia dari perkataan karaha, yang tak disukai, yang dibenci. Jadi maknanya apabila kita solat kita nak sempurna, jangan tinggalkan amalan sunat. Walaupun sunat itu sunat hayat. Angkat tangan berserta dengan takbiratul ihram. Angkat tangan kerana setengah daripada takbir intiqal, di mana meninggalkan itu adalah makruh. Kita nak solat kita sempurna, satu perkara. Yang kedua, sempurna solat ini mesti disempurnakan akan sunat hayat dan juga sunat af'al, baru jadi sempurna. Setelah di kampus ditinggikan sedikit tanah tambak itu, kemudian sunat ditanam dahan pokok yang hijau seperti pohon-pohon bunga yang wangi, dan dijuruskan air sejuk dari arah kepala ke kaki, dan diletakkan batu atau kayu bertentang dengan kepala mayat untuk buat tanda, dan ditambah naikkan sikit. Apabila kita timbus kubur tu, ditambah naikkan sikit. Mungkin kita terbaca hadis Nabi melarang buat tembok ataupun buat satu binaan atas kubur. Menambah tinggi kubur ini bukan bermaksud binaan. Kenapa kita tinggikan tanah? Sebab apabila kita tanam, dia satu tempoh yang lama, tanah tu akan turun. Kalau kita buat serata dengan bumi, tanah tu akan jadi melempung. Dia akan jadi bertapung air. Ada dia punya hikmahnya.
ditinggikan tanah itu, pada satu tempoh tanah itu akan serata dengan bumi. Kalau kita tanam tu, tanah itu serata dengan bumi, dia akan jadi melengkung, dia akan jadi berkapung. Jadi menambah tinggi ini, masa kita memula tanam itu bukan bermaksud buat tembok. Yang buat tembok tu membuat binaan. Itu dilarang oleh Rasulullah, buat binaan atas kubur. Dan kalau taruh batu tanda boleh, memang itu adalah merupakan satu sunnah. Cuma kita ni ada tulis. Apakah hukum tulis? Tulis itu pun harus tulis tulis nama agar jadi sebagai tanda. Kalau kita pergi ke Baqi' itu sebahagiannya adalah merupakan kubur para sahabat. Walaupun sebegitu tidak ada nama di batu-batu yang mereka letak tu. Walaupun sebegitu para ahli sejarah tahu kubur ni siapa punya, kan tuan-tuan boleh baca di papan tanda yang besar tu kan ada nama-nama orang. Kubur ni siapa, pemiliknya, pemilik pada kalangan sahabat. Itu kerja para ilmu ahli sejarah. Dia tahu di sini siapa nama sahabat dan sebagainya. Jadi maknanya meletak batu itu adalah merupakan satu daripada perkara yang diamankan, boleh diletak batu. Cuma kita ni letak di kepala dan di kaki dan kita taruh nama. Nama tu pun harus, tidak haram. Dan meletakkan batu untuk penanda itu pun bukan dinamakan sebagai buat binaan. Yang binaan itu buat bina, buat satu rumah atas itu binaan itu haram. Ditegah oleh Rasulullah SAW. Zaman sekarang orang gunakan batu nisan, 2 batang ganti daripada batu. Sekarang orang buat batu nisan. Dulu orang tak batu-batu sungai, batu-batu sungai letak. Kadang-kadang batu-batu sungai ni ada yang dia hidup, mana dia membesar. Allah Ta'ala, kerja Allah. Kadang batu sungai tu dia membesar. Jadi biasa orang tak batu nisan, panggil apa? Kepuk kan? Kan ada kedai jual kepuk kan? Jangan salah baca, kepuk. Di sini jual keropok. Kita tengok batu nisan, keropok apa? Kepuk. Jangan salah baca keropok dengan kepuk. Dekat tempat batu nisan tu jual keropok, bukan kepuk. Jika ada hajat, tidak mengapa ditulis pada batu nisan itu supaya senang diketahui oleh siapa-siapa yang hendak ziarah. Tetapi tulisan itu hendaklah dengan seberapa ringkas. Mana tulis seringkas mungkin, nama, bin, tarikh lahir dan tarikh mati dia cukup. Jangan nak tulis apa ni puisi dan sebagainya kan. Itu memang tidak digalakkan. Tulis nama cukup. Dan juga kalau nak lebih pun tarikh kelahiran dia dan juga tarikh kematian dia. Di sini ada nota kaki footnote. Tersebut dalam kitab Iqna' Khasyah Bijarimi juzuk yang kedua, muka surat 258, lebih kurang Melayunya demikian. Disebutkan sunat, ditalqinkan, diajarkan mayat yang mukallaf selepas ditanam kerana ada hadis yang menunjukkan demikian itu. Berkata Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah, hadis itu sekalipun dhaif tetapi jadi kuat ia dengan sokongan oleh hadis-hadis yang sahih. Hadis berkenaan dengan talqin itu dhaif. Walaupun begitu, kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, dia ada sokongan, ada syawahid daripada hadis yang lain yang mengangkat hadis sahih itu setidaknya kepada hasan. Sebab taraf hadis ni dalam hadis yang ahad kita kata ada sahih. Sahih itu terbagi kepada 2, sahih lizzati dan juga sahih li ghairi. Dan juga yang keduanya ke bawah sikit hasan lizzati ataupun hasan li ghairi. Dan yang dhaif, maknanya dhaif itu boleh naik kepada martabat hasan dengan sebab ada syawahid, ada sokongan hadis yang lain. Itu serah kepada ulama untuk menilai hadis.
Dan apa maksud talqin ini? Kalau bahasanya mengajar, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang nak mati daripada kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Talqin itu ajar. Ajar orang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Itu maksud talqin. Dari sejak zaman berzaman lagi, mereka yang boleh jadi ikutan telah melakukan talqin itu. Kemudian kata Syekh Khatib, kanak-kanak yang belum mukallaf tidak sunat ditalqinkan. Kanak-kanak yang belum mukallaf, yakni belum baligh. Mukallaf maksud di sini baligh, yang belum baligh. Mukallaf itu makna dibebani hukum. Masuk dibebani hukumnya ringkasnya aqilun balighun. Baligh maknanya orang yang cukup umur. Satu tandanya di antaranya yakni mimpi keluar mani. Dan maksudnya kanak-kanak yang belum balik tidak disunatkan talqin. Begitu juga kanak-kanak yang belum balik tak sunat pula kita baca doa Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha pada sembahyang, sebab kanak-kanak yang belum balik dia tidak ada dosa lagi. Yang kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu dan sebagainya, atau Allahumma ighfir laha warhamha dan sebagainya orang yang sudah balik, sebab mereka itu berdosa. Kanak-kanak yang belum balik, di mana kita bacakan doanya kepada ibu ayahnya. Sudah belajar dalam kitab-kitab doa. Jika ada hajat, tidak mengapa ditulis pada batu nisan itu supaya senang diketahui oleh siapa-siapa yang hendak ziarah. Tetapi tulisan itu hendaklah dengan seberapa ringkas. Allahu a'lam. Ada satu tajuk lagi berkenaan dengan mati ini, takziah. Kita sambung bulan depan. Itu giliran saya, insyaAllah. Takziah ni penting juga. Kita pergi ziarah orang mati itu, apa sebenarnya kita perlu buat? Apa perlu kita buat? Lebih-lebih lagi orang perempuan ni dia tak dituntut untuk ke kubur, untuk menghantar jenazah ke kubur, tapi orang perempuan juga sunat juga untuk hadir kepada kematian. Hadir itu di atas dasar apa? Di atas dasar takziah. Kita tengok apakah maksud takziah. Allahu a'lam. Ada muskil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه